Sidang kasus keterangan palsu dalam sengketa apartemen berlanjut. Navin, kenapa ni? Nampak tertekan je. Tak tahulah, sebab ada sesuatu yang tak kena dengan invoice ni. Nombor akaun pun tak padan. Butir-butir item pun nampak pelik. Tapi kalau saya tak tanda tangan, projek besar ni akan tertangguh. Saya rasa bos akan marah lah. Saya rasa terperangkap. Nawi, kalau kau sign invoice ni, kau bukan sahaja melanggar undang-undang tau. Kau juga terlibat dalam kes menipu. Seksyen 18 Akta SPRM 2009 jelas menyatakan kalau kita menyerahkan dokumen palsu atau mengandungi maklumat yang tidak benar, kau akan dikenakan undang-undang tau. Saya tahu ini sukar, tapi kalau kita teruskan benda ini, bukan saja menyusahkan kamu, tetapi juga menyusahkan seluruh pasukan. Jadi saya rasa kita kena report ini untuk tidak jadi lebih teruk pada masa hadapan. Saya rasa buntu, tapi kalau saya tak buat apa-apa, saya rasa bos akan kata saya mengakan tanggung jawab. Tak ada benda penting daripada integriti kita. Kalau benda ni terus berlaku, ni akan merosakkan kita tau. Semua, kita perlu bincang pasal integriti dalam syarikat kita. Dalam setiap kerja yang kita lakukan, kita perlu melakukan dengan kejujuran. Pasalnya, salah satu kesalahan yang sering kita buat adalah pemalsuan dokumen atau membuat maklumat palsu. Dalam Seksyen 18 Akta SPRM 2009, kita tidak boleh melakukan pemalsuan maklumat dengan niat atau melakukan pemalsuan dokumen. Bukan orang yang membuat dokumen palsu sahaja yang terlibat, tetapi juga ia melibatkan sekumpulan yang perlu ditanggungjawab kerana mereka yang sudah tahu dan tidak bertindak. Betul tu, Wang. Kadang-kadang kita rasa ia perkara kecil jika kita biarkan. Ia boleh menjadi masalah yang besar. Kita mesti sentiasa jujur. Kalau kita terlibat dalam sembarang penipuan, itu bukan sahaja merusak atau melanggar undang-undang, tapi juga merusak imej dan syarikat ini. Kita semua harus bertanggung jawab. Jika kita melihat ada sesuatu hal yang tak betul, kita kena ambil tindakan dengan segera. Jangan biarkan ketakutan tu menghalangi kita untuk berbuat yang betul. Betul. Kalau kita tak jujur, kita akan kehilangan kepercayaan rakan dan rakan sekerja kita. Itu juga perkara yang berbahaya dalam dunia perniagaan. Dah buat keputusan ke pasal invoice tu? Saya nak bertindak show, tapi saya takut jika saya laporkan perkara ni, ia mungkin akan melambatkan projek dan menyebabkan ketegangan dalam pasukan. Saya rasa ini suatu resiko besar lah. Navin, kalau kau biarkan perkara ni berlanjutan, bukan sahaja projek itu yang terjejas, tapi reputasi semua syarikat kita akan tercemar. Kita tak boleh takut untuk lakukan perkara yang betul. Kita semua ada tanggungjawab untuk melindungi integriti syarikat kita. Tapi apa yang perlu saya buat? Saya bukan mau jadi whistleblower. Saya cuma takut. Kadang-kadang keputusan yang betul adalah keputusan yang paling sukar. Jika kita terus diam, kita akan menjadi sebahagian daripada masalah itu. Laporkan kepada ketua pejabat. Itu langkah yang betul. Baiklah, saya akan lakukan. Terima kasih, Shu. Tua, saya perlu melaporkan sesuatu yang sangat penting. Saya baru sahaja periksa beberapa invoice ni dan saya rasa ada yang dipalsukan lah. Saya tahu ini mungkin kelihatan remeh, tapi saya bimbang jika kita teruskan. Dia akan merusakkan seluruh projek. Saya sangat menghargai keberanian kau, Navin. Tapi ini bukan perkara yang mudah untuk dilaporkan. Tetapi kau sudah melakukan perkara yang betul. Ini bukan saja soal projek, tapi soal reputasi kita sebagai syarikat.
Integriti adalah segala-segalanya. Saya rasa lega karena saya telah melaporkannya. Walaupun tak mudah, saya tak takut saya akan menghadapi masalah, tapi saya tahu ini adalah langkah yang tepat. Baik, saya akan cek invoice ini. Kita akan berurusan dengan siatan. Kita akan pastikan semua yang terlibat akan dipertanggungjawabkan. Sekarang, mari kita melihat perkara ini sampai selesai dengan cepat dan betul. Setelah saya laporkan perkara ini, saya merasa lega. Saya belajar bahwa walaupun dalam keadaan sukar, integriti adalah perkara yang paling penting. Dan jika kita terus berlaku jujur, kita akan dipandang tinggi oleh orang. Betul tu Nabi, kau telah melakukan perkara yang betul. Tak semua orang berani untuk berpegang teguh pada prinsip. Betul, ini satu pengajaran yang penting untuk kita semua. Jangan pernah takut untuk membuat betul walaupun dalam keadaan yang sukar. Betul tu, integriti itu segala. Kalau tanpa integriti kita akan hilang arah. Kita tidak boleh membiarkan perkara ini terus berlaku. Semua invoice yang dipalsukan harus disetelkan dengan teliti. Kita akan bekerja sama dengan yang berkuasa dan memastikan segala-segalanya diselesaikan dengan adil. Jika kita tidak ambil tindakan dengan segera, kita akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan. Integriti adalah keutamaan kita. Saya sokong sepenuhnya. Kita mesti bertindak secepat mungkin supaya syarikat kita ini dapat terus maju tanpa ada halangan. Saya rasa Bos Andika kena buat sesuatu supaya kita dapat cegah dengan segera. Saya setuju kerana tiada jalan pintas untuk melindungi reputasi kita. Kita perlulah berani dan bertindak jujur. Saya tak mau kita bergerak secara sembrono. Saya nak semua file disetelkan. Saya nak vendor yang meragukan kita siasat sampai akarnya. Tengok ni, nama syarikat lain tapi nombor akaun sama. Ini jenis penipuan. Baik, saya akan semak dalam sistem siapa yang luluskan invoice ni. Kau rasa tak dia macam pelik je hari ni? Dia kan yang urusan vendor sebelum ni. Betul. Macam dia tak tening. Ini syarikat hantu. Akaun bank syarikat ni terdaftarkan atas nama Giza. Kita dah cukup bukti ni untuk siasatan lanjut. Ya, masuk. Giza, mengapa ada transaksi yang berkaitan dengan Chevron Vendor? Dia menggunakan akun bank yang sama dengan vendor yang berbeza. Coba kau jelaskan. Itu bukan saya. Mungkin ada orang lain yang guna komputer saya. Saya tak tahu apa-apa. Tapi Giza, log sistem menunjukkan awak log masuk sendiri tahu waktu dalam transaksi dilakukan. Coba tengok ini. Saya perlukan duit untuk adik-adik saya. Kalau naikkan harga sedikit je, ada yang berkerasan. Saya tak tahu kalau sampai besar macam tu. Siska, tolong sini ya, kopi saya. Ya, masuk. Siska, tolong bawa Giza keluar dari ofis ini. So, semua
Kita telah menyaksikan sendiri bagaimana suatu keputusan yang salah boleh saja menghancurkan kerjaya. Pemalsuan invoice bukan hanya sajalah salah, tetapi melanggar undang-undang. Sekarang, kita tahu betapa pentingnya semak dan seimbang. Akhirnya kita tahu siapa yang bersalah. Saya bersyukur karena telah melaporkan perkara ini lebih dahulu. Kalau tidak, Kau hero sebenar cerita ni, Nabi. Dan ini merupakan pengajaran untuk kita semua. Boleh kita tepuk tangan semua.